Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, ibu bapa yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bersambung tazkirah yang kedua yang dianjurkan oleh Sri Kiblah Melaka. InsyaAllah hari ini Ustaz akan sampaikan beberapa perkara, tiga tajuk yang Ustaz akan bentangkan hari ini lah. Bukan hanya perkara-perkara yang membatalkan puasa saja, tapi ada juga perkara lain yang Ustaz akan kongsikan di sini. Sebelum Ustaz pergi kepada perkara yang membatalkan puasa, saya akan kongsikan mengenai keutamaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebab apa kita perlu sentiasa bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan? Bukan hanya pada awalnya kita bersemangat, tapi bila dah pertengahan, dah penghujung Ramadan, kita dah mula lemah, dah mula tidak bersemangat. Tapi sepatutnya di hujung-hujung itulah yang kita lebihkan lagi bersemangat. Sebab akan ada pada satu malam tu yang dinamakan Lailatul Qadar, yang mana kebaikannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan amalan. Kalau kita dapat beramal pada Lailatul Qadar tu, amalan dia, kebaikan dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun agak-agak? Cuba bahagikan. Ustaz ajar matematik juga. 1000 bahagi 12 bulan, berapa tahun? 83 tahun. Nabi dulu pun wafat ketika umurnya 63 tahun. Dan Nabi beritahu dah, umatku umurnya hanya akan sampai lebih kurang itu je lah, 63, 70 gitulah. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus sentiasa bersemangat dalam peluang yang telah Allah sediakan ni. Kita dalam bulan Islam ada 12 bulan, betul tak? 12 bulan. Tapi apa salahnya? Dah 11 bulan mungkin kita ada masanya kita terlalai, terlalai, sibuk dengan perkara hal dunia. Sibuk dengan hal dunia. Alhamdulillah sekarang ni pula ada PKP. Perintah Kawalan Pergerakan ni, yang kita pun duduk kat rumah aja. Jadi adalah masa lebih lagi untuk kita lebih beribadah kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan ni. Cuba tinggalkan hal dunia sebentar. Kita fokuskan dalam bulan Ramadan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saya akan kongsikan ada beberapa keutamaan ataupun kelebihan kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa ni di bulan Ramadan ni boleh merupakan salah satu jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya berpuasa ni bukan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad je,
Umat Nabi-Nabi terdahulu pun telah diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, adalah untuk menjadikan kita ni seorang yang bertakwa. Okey. Bertakwa tu apa, Ustaz? Takut pada Allah ke? Bertakwa tu bukan takut kepada Allah semata-mata. Takwa yang sebenar adalah kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Contoh, Allah suruh kita solat, suruh kita puasa, kita buat. Suruh kita berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa, kita buat. Okay, Allah larang kita berbohong, jangan buat. Allah larang kita menipu, jangan buat. Allah larang kita membuli, mengejek kawan, jangan buat. Allah larang kita marah, melawan cakap ibu bapa, jangan buat. Okey. Jadi sebagai orang yang bertakwa, kita hendaklah melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi mudah-mudahan puasa ni adalah merupakan salah satu jalan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Okey. Yang membezakan antara kita dengan orang lain tak bukan hanya takwa, bukan rupa paras. Aku handsome, kau tak handsome. Aku cantik, kau tak cantik. Itu bukan. Yang sebenarnya adalah ketakwaan kita. Okey. Itu yang pertama. Puasa untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, puasa merupakan penghalang daripada seksa api neraka. Na'udzubillah. Kita kalau boleh tak nak diseksa di dalam api neraka, betul tak? Kalau boleh nak terus dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Okay. Kemudian mudah-mudahan puasa kita dapat menjadi penghalang daripada kita diseksa daripada api neraka. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari seksa neraka. Perisai. Tahu tu perisai tu apa? Pernah tengok Captain America tak? Yang bulat tu. Macam pelindung lah perisai ni. Maksudnya puasa ni akan menjadi pelindung kita nanti daripada diseksa di api neraka. Okay. Yang ketiga, amalan berpuasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Okay, kita tahu. Sebelum ni kita dah tahu antara yang boleh memberi syafaat, penolong kita di hari kiamat, antaranya adalah Nabi Muhammad, kemudian Al-Quran dan lain-lain. Tapi salah satu yang lainnya adalah amalan berpuasa. Berpuasa ni juga boleh memberi syafaat. Seperti mana hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'an." Okay. Maksud dia, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, puasa pun boleh berkata kat hari kiamat. Ya, memang betul. Hari kiamat nanti mulut kita akan ditutup. Seperti mana ada dalam surah Yasin. Kita tahu bahawa mulut kita akan ditutup. Yang boleh berkata-kata anggota badan kita. Mata kita akan bercakap apa yang kita buat dulu masa di dunia. Mulut, telinga akan beritahu. Telinga dengar apa dulu masa di dunia. Kaki pergi mana. Tangan buat apa. Jadi puasa pun akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Kerananya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Kemudian Al-Quran pun berkata juga, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Kerananya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Jadinya syafaat itu bukan sekadar Al-Quran, Nabi saja. Puasa juga boleh memberi syafaat kepada kita. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita 11 bulan mungkin kita banyak bergelumang dengan dosa, banyak buat dosa dan sebagainya tanpa kita sedar. Tapi masa inilah dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita akan diampunkan. Seperti mana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Okey. Hadis ni biasa dengar, mak ayah biasa dengar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampunkan. Seronok tak kalau dosa-dosa kita yang lepas Allah dapat ampunkan? Mestilah seronok. Bila kita tak ada dosa, kita terus akan dapat masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan hanya mengharap pahala Allah, insya-Allah dosa-dosa kita akan diampunkan. Kemudian yang kelima, pintu syurga Ar-Rayyan bagi yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa. Okey. Dekat syurga pun ada pintu. Mestilah nak masuk rumah ada pintu. Dekat syurga pun ada pintu. Cuma ada berapa pintu di syurga? Nanti beritahu Ustaz berapa pintu. Ustaz bagi pilihan jawapan: A 6 pintu, B 7 pintu, C 8 pintu, D 9 pintu. Ustaz selalu bagi kuis kan untuk kerja rumah matematik. Kali ni Ustaz bagi kuis. Pintu syurga ada berapa? Okey. Pilihlah mana jawapan dia. Okey, dan salah satu pintu syurga tadi adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni adalah untuk mereka yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, baginda bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu ayna as-sha'imun, fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ulika falam yadkhul minhu ahad." Okey. Sesungguhnya di syurga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Okey, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Okey, lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, pintu itu akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Jadi pintu Ar-Rayyan tu bukan untuk orang yang bernama Ryan. Okey, sedikit belah dia nama Ryan kan, Danish Ryan, Ryan Naufal. Bukan untuk orang yang bernama Ryan. Okey, tapi pintu Ar-Rayyan ni adalah untuk orang yang berpuasa. Tapi kalau orang yang bernama Ryan pun puasa, insya-Allah lah akan dapat masuk pintu Ar-Rayyan ni. Okey. Yang kelima. Kemudian yang keenam, orang yang berpuasa memiliki waktu yang mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftira, wal imamul adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. Okey, Allah dah daripada hadis Nabi dah beritahu dah. 3 doa orang ni tak akan tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Okey, kalau kita berpuasa, kita ada berdoa pada Allah, doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa dia orang yang dizalimi. Okey. Itu tajuk pertama yang Ustaz nak kongsi, iaitu mengenai keutamaan kita berpuasa. Okey. Yang kedua, Ustaz nak kongsi mengenai perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey. Tahu apa tu batal? Okey, contoh macam solat. Okey, kita nak solat, kita ambil wuduk. Nak solat. Sekali baru nak angkat takbir, terkentut. Bila terkentut, batal lah solat. Bila batal solat, apa yang patut kita buat? Kita ambil wuduk balik kan? Okey, kalau puasa pula macam mana? Kita terbatal, tengah hari tu terbatal. Boleh kita nak sahur balik tengah hari tu, kemudian buka waktu tengah malam. Boleh macam tu? Tak boleh lah. Bukan caranya macam tu. Dia ada dengan ganti pada selepas bulan Ramadan. Okey, jadi kita pergi kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tu apa je. Okay, yang pertama, sudah semestinya lah kita makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau makan dan minum tak sengaja, Ustaz, terlupa, batal tak? Jawapannya tak batal. Okey, ini
Berdasarkan daripada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Maksudnya, apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya kerana Allah telah memberinya makan dan minum. Kalau kita terlupa, contohnya lepas sahur kita solat subuh, lepas solat subuh kita tidur sekejap. Bila terbangun tu dah terbiasa pergi buka peti ais, minumlah air 1 botol, habis. Bila habis baru teringat, puasa rupanya hari ni. Jadi batal tak puasa kita walaupun kita dah minum 1 botol habis? Tak batal sebab kita terlupa. Tapi kalau kita sengaja tengah main-main, pergi dapur minum air, tahu memang puasa, memang puasa, malah tak apalah, minum je lah, haus lah ni, batal lah puasa kita. Okey. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada' wa in istaqa falyaqud." Barang siapa yang muntah menguasainya, yakni muntah tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, tidak ada qada' baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka dia wajib qada'. Okey. Contoh macam kita pening-pening, tiba-tiba termuntah. Tak sengaja lah. Okey. Jadi tak batal puasa. Tapi kalau kita saja jolok-jolok mulut, saja nak muntah kan, batal lah puasa kita. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah keluar darah haid dan nifas. Okey, ni untuk yang perempuan lah. Dia akan ada lalui darah haid dan nifas. Contohnya macam kalau kamu perasan lah, kalau anak murid Ustaz perasan, ada kalanya ibu atau mama ke, kamu dia tak puasa hari tu. Bila tanya kenapa mak tak puasa hari ni, mama jawab cuti. Perempuan kan special case, ada cuti. Maksudnya dia tengah keluar darah haid pula. Okey. Dan darah nifas ni pula adalah darah ketika bersalin. Okey. Jadi kalau keluar darah haid, keluar darah nifas, maka batal lah puasa. Okey. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, baginda bersabda, "Alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika wanita haid, maka dia tidak solat dan tidak puasa. Okey, jadi perempuan dia ada perkara yang boleh membatalkan puasa dia lah, disebabkan haid ataupun nifas. Okey. Dan yang keempat adalah jima ataupun bersetubuh dengan sengaja. Ni kalau ni kanak-kanak tak tahu lagi lah ni. Okey. Murid-murid tak perlu tahu lagi. Tapi biasanya kalau mak ayah, mereka bersetubuh ataupun berhubungan intim dengan sengaja di siang hari, maka terbatallah puasanya. Okey. Kemudian yang kelima adalah keluar mani dengan sengaja. Okey, keluar mani ni untuk lelaki. Kalau dia keluar mani dengan sengaja, bila dia dah balik, dia dah dapat keluar mani, tapi dia keluar mani dengan sengaja, maka boleh membatalkan puasa. Okey. Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, semuanya wajib diqada'. Maksudnya wajib digantilah selepas bulan Ramadan nanti. Okey. Contoh dari bulan Ramadan, bulan Syawal, kita berhari raya, kemudian kita buat solat pula, puasa sunat Syawal, lepas tu kita gantilah. Ganti puasa yang kita telah batal sebelum ni. Tetapi ada satu je, kalau kita batal dengan sebab
persetubuhan tadi, jima, okey, maka gantinya adalah memang tetap kena ganti, tapi satu ada tambahan, kena bayar kafarah. Hanya untuk lelaki sajalah kafarahnya ataupun tebusan. Yang pertama, kena merdekakan hamba. Kalau tak dapat, perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut, wajib memberi makan kepada 60 orang miskin. Okey. Jadi itulah tadi 6 perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey. Dan yang terakhir, Ustaz nak kongsi mengenai perkara yang sia-sia dan maksiat ketika berpuasa. Sebab apa Ustaz nak kongsi perkara ni? Supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualiti lah. Bukan sekadar puasa yang tahan lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Nabi, Rubba sa'im hazzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyaknya, betapa ramainya orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga je. Dia tak dapatlah fadilat yang tadi, ampunkan dosa, dapat masuk pintu syurga apa semua. Dia cuma dapat rasa lapar dan dahaga saja. Jadi contohnya, sekiranya mereka melakukan perkara yang sia-sia dan maksiatlah sepanjang bulan Ramadan ni. Okay, tapi mudah-mudahan kita terhindarlah. Mudah-mudahan kita, apa amalan kita tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah kan. Okay, jadi kita cuba hindarkan perkara yang sia-sia dan maksiat ketika berpuasa. Antaranya, yang pertama, selepas bersahur terus tidur sehingga tidak solat subuh. Kan pagi-pagi dah kena bangun sahur, lepas tu nak dah habis sahur, terus tidur, kemudian tak solat subuh. Puasa wajib, solat pun wajib. Jadi bila kita tinggalkan solat, dah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, kerana meninggalkan solat. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak baik. Okey, merungut, apa lagi, mengejek dan sebagainya. Tak boleh lah. Kalau boleh, cakap perkara yang baik. Macam tadi dah Ustaz cakap, mungkin dah 11 bulan kita dah terbiasa cakap perkara yang tak baik. Kita cuba kali ini kita cakap perkara yang baik. Okey. Yang ketiga, suka beremosi, marah-marah. Okay, kalau boleh bulan puasa ni jangan marah. Okey. Yang keempat, terlalu banyak tidur. Kemudian dari pagi sampai ke petang, dari lepas subuh sampai ke maghrib tidur je, sehingga tak solat zuhur, asar dan sebagainya. Tak boleh lah macam tu. Kemudian yang kelima, banyak main games. Okey. Main game yang boleh melalaikan tadi sampai tak solat, tak boleh. Yang keenam, terlalu asyik berbuka sehingga tidak solat maghrib dan isyak. Okey. Siang tu dah lapar sangat kan, bila dah buka, wah penuh satu meja, makan sampai dah terlalu kenyang, terus tidur. Tak larat nak solat, tak larat lah nak solat maghrib, isyak, tarawih apatah lagi kan. Okey. Yang ketujuh, malas berjemaah bagi lelaki. Lelaki sangat dianjurkan untuk solat berjemaah. Okey. Kalau boleh, solatlah secara berjemaah. Sekarang tak dapat kat masjid, buat berjemaah di rumah. Okey. Yang ke-8, sibuk dengan hiburan daripada Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sebaiknya kita banyakkan membaca Al-Quran. Kurangkanlah hiburan. Okey. Kalau siapa yang masih belum sampai Al-Quran, bacalah Iqra, ataupun apa-apa sahaja, zikir ke. Okey. Yang ke-9, sibuk berbelanja pada malam hari sehingga malas untuk tarawih. Sekarang ni dah ada pelepasan kan, dah ada kelonggaran untuk keluar malam. Kalau kita keluar malam, kemudian malam tu sampai kita penat, malas nak bertarawih, sia-sialah. Sepatutnya kita nak kejarkan tarawih tu. Okay. Mudah-mudahan mana tahu kita akan dapat yang Lailatul Qadar tadi. Okey. Kemudian yang ke-10, makan berlebihan sehingga malas beribadah.
Kemudian yang ke-11, waktu dihabiskan dengan mendengar muzik, menonton TV dan melihat YouTube, sehingga melalaikan lah. Dan yang ke-12, waktu habis di media sosial berbanding dengan keluarga. Sepatutnya masa ni lah kita bersama dengan keluarga, sembang-sembang, buat kerja sama-sama, kemas rumah dan sebagainya. Okey. Jadi itu sajalah perkongsian daripada Ustaz. Okey, alhamdulillah selesai tazkirah ringkas daripada Ustaz. Dari segala kekurangan dan kesilapan, Ustaz harap dapat dimaafkan. Jadi kita akhiri tazkirah ringkas ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.